Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala nabiyina ba'da. Amma ba'd. Cik Aziz selaku pengurusi majlis pada malam ni, sahabat saya Ustaz Suai Syukri, ahli lijatan kuasa Surau Asy-Syakirin, sahabat-sahabat dan teman dari Petrol Nada, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya jua dapat kita berkumpul di bawah naungan rahmat rumahnya, mengerjakan ibadah fardu dan sunat, memeriahkan sebagai tanda menzahirkan cinta kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan semua kita lakukan ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah, diberi ganjaran selayaknya, dan kita beroleh manfaat yang besar di dunia, beroleh syafaatnya, dapat minum dari telaga kausarnya, dan dapat bersama dengan jamaahnya melintasi sirat hinggalah ke dalam jannahnya. Majlis malam ni ringkas je, tapi kita cubalah untuk dapat manfaat sebaiknya. Saya pertama kali pergi ke surau yang anak-anak duduk belakang ni. Ni bagus ni tuan. Selalu anak-anak di pasar duduk depan, ayah-ayah duduk belakang. Surau ni bagus, ayah-ayah duduk depan. Selayaknya gitu. Orang perempuan kalau rasa macam susah sikit nak dengar, bukalah langsir tu, supaya kita dapat dengar kuliah satu je. Sebab kuliah kadang-kadang jadi 2-3 bila langsir tutup. So kalau nak buka. Saya terus terang je tuan-tuan. Pergi mana-mana tempat pun kadang-kadang dia jadi begitu. Okay? Sebab saya nak tunjuk beberapa contoh. Jadi kalau tak nampak nanti balik bawa cerita lain. Okay. Malam ni kita nak berbicara sedikit tentang Nabi SAW. Yang saya nak sebutkan di sini, pertama sekali, saya nak sebut 3 perkara. Pertama sekali, apa perintah Allah ke atas kita kepada Nabi Muhammad. Maksudnya kewajipan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada 5. Kita boleh ingat Nak boleh ingat. Yang pertama sekali, kita diperintahkan untuk beriman kepada Nabi SAW. Perintah ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 13 surah Al-Fath. Wa man lam yu'minu billahi wa rasulihi fa inna a'tada lil kafirin sa'ira. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan, kalau tengok dalam tafsir Al-Azhar, ni sampai keluar surau, mic dia sampai keluar. Saya dengar macam bergerung sikit. Betul okey? Dapat dengar dengan jelas? Tak ada bunyi kata Rasulullah. Tak ada. Tak, kadang-kadang duduk kat luar surau lebih jelas daripada duduk dalam surau. Setengah speaker dia macam tu. Yang ni okey? Okey. Kecil sikit je kot, supaya tak bergaung. Boleh tak? Masih banyak. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dia tulis, jika seseorang itu berkeyakinan dalam hatinya, dia yakin ada cara lain pun lebih baik daripada apa yang Rasulullah bagi pada kita, maka kafirlah dia pada waktu itu. Masya Allah. Maksud dalam hati dia ada. Kalau terlintas tak apa. Kalau dia yakin sungguh, tak apa, zaman ni Rasulullah tu betul, tapi ada cara lain kita kena guna juga. Tak boleh guna semua cara Rasulullah buat ni, maka pada waktu tu kafir dia. Nak cerita beriman ni, beriman sungguh dengan Rasulullah. Sebab dia sebaik-baik orang. Kadang-kadang orang mengaji sampai luar negara, dia bentang kertas kerja dekat universiti, dekat mana-mana setempat. Dia akan sebut nama-nama maha gurunya, berkata maha guru sekian, nama orang putih tu lah, sekian-sekian. Rasulullah duduk bawah sekali.
Dan juga seperti mana kita umat Islam, Nabi kita juga berpesan. Apa hal? Apa hal Rasulullah duduk bawah? Betul dia kena duduk atas sekali. Apa yang malu sangat kita nak sebut tentang Rasulullah? Betul. Saya bukan nak marah ni, nak cerita aja. Tuan-tuan rasa pelik. Oh dia ni start jangan marah tak. Nak cerita. Sebab dengan Rasulullah ni, kita tak boleh buat macam tu. Kita jangan malu, jangan segan. Sebab kita letak kat nama anak-anak kita, nama Muhammad banyak. Anak kita pun tak tahu apa faedahnya. Letak nama Muhammad Khairuddin. Panggil Din je. Muhammad tu pergi mana? Dia pun tak tahu apa faedahnya ayah Muhammad ni. Sebab tuan-tuan, bila cuti-cuti je, berhentilah pergi mancing lah, pergi mengail lah. Berhentilah. Buat benda-benda faedah. Panggil anak-anak kita balik. Buat satu majlis, hari ini ayah nak cerita siapa dia Rasulullah. Cerita dua benda pun cukup. Pertama, bagaimana Rasulullah tu dengan Allah. Kedua, bagaimana Rasulullah tu hubungan dia sesama manusia. Supaya anak kita rasa apa? Allah, bagusnya ayah letak nama aku nama Muhammad. Betul faham maksud saya kan? Kena begitu tuan-tuan. Sebab hari ini kering. Akhlak manusia semulia Nabi itu berjalan di tengah masyarakat. Kalau orang tu buat baik pun orang kata apa? Tengok 3 bulan balik asal ni. Tengok mulut. Orang pergi haji balik. Kau tengok ni muka ni. Duduk saf depan konon. 3 bulan kau tengok dia duduk saf mana. Astaghfirullahaladzim. Orang pun dah jadi baik. Kita tak tengok lagi orang-orang yang dermawannya seperti Abu Bakar. Tegasnya seperti Umar. Sesantun seperti Osman. Seilmuan seperti Ali. Dah tak ada dah. Kalau dia buat akhlak baik betapa, ya Allah, sebiji perangainya seperti Abu Bakar. Kita nak yang tua sekarang. Dunia ni penuh dengan fitnah dah. So mari kita kenal betul-betul Nabi ni. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan angkat tangan kanan je. Angkat je. Tuan-tuan letak je dekat bau kawan kita sebelah kita. Letak je yang dekat-dekat tu. Nanti kejap lagi saya kata ukhruj. Saya sebut ukhruj. Tuan-tuan tarik tangan tu sebut ukhruj. Boleh tuan-tuan? Perempuan buat sekali perempuan. Letak atas tangan atas bau kawan kita sebelah. Ready tuan Sebut apa tuan-tuan? Ukhruj. Bukan kokroch. Kokroch lipas tuan-tuan. Ukhruj. Boleh Okay, ready? Ukhruj. Kita tarik sangka-sangka mengantuk tu keluar pada diri kita. Sebab saya tengok orang cari dinding ni alamat ni. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama apa tadi? Beriman. Kedua, mencintai Nabi. Cinta ni sampai Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 6. Apa kata Allah? An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajihi amwatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan dengan diri mereka, dan isteri-isteri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Allah suruh kita muliakan Rasulullah dan keluarga Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang hina, kita kena bangun. Kalau orang buat konsert yang karut-karut ni, kita kena lawan buat konsert juga yang Islamik macam kita buat. Ini bukan benda kecil, benda besar tuan-tuan. Kita kena buat. Dia tulis benda-benda yang kotor, buruk tentang Nabi. Kita kena ada tulisan kita juga yang membela Nabi dan keluarga Nabi. Itu maksudnya. Cinta ni bukan benda kecil, benda besar. Ibnu Sina, dia tulis tuan-tuan tentang cinta. Kita dengar je. Dia kata apa? Bila seorang lelaki tu kata pada seorang perempuan, dia kata, awak-awak, saya cinta kat awak. Artinya apa? Dia sedang memberikan cintanya, kasihnya kepada perempuan tu. Lepas kahwin ni, contohnya, ataupun dalam bertunang. Perempuan tu, dia suka dengan lelaki ni. Dia kata apa? Awak, saya pun cinta dekat awak. Maksudnya apa? Mereka saling memberi cinta. Lepas dalam rumah tangga ni, bukan semuanya manis. Ada waktu masam, ada waktu tawar, ada waktu pahit, ada waktu kelatnya dalam rumah tangga. Bila dah bergaduh, mula-mula mulut, akhirnya tangan. Lepas tu dia kata apa? Aku bukan suka dengan kau. Binatang, dia kata.
Perempuan tu kata apa? Elah, ini aku suka sangat dengan kau. Sekali petik. Tu dia buat cerita Piramli pula. Sebenarnya apa berlaku? Bila dia sampai level tu, kawan ni tarik cinta dia. Kawan ni pun tarik cinta dia. Sebab tu keluar perkataan kotor. Ni lain kali saya nak pesan kat tuan-tuan perempuan ni. Perempuan sayang kat suami perempuan yang ada kat majlis ni. Apa dia? Entahlah. Tuan-tuan sayang tak dekat isteri tuan-tuan? Kena sayang tuan-tuan. Kata Sayyidina Umar, tak suka kamu pada isteri kamu yang makin tua, banyak dia selesaikan hajat kamu. Jaga anak-anak waktu kita tak ada, masak untuk kita. Tuan-tuan balik nanti hari cuti. Esok hari apa tuan-tuan? Senin. Nanti kalau hari cuti anak-anak balik, tuan-tuan minta dia duduk, isteri kita duduk. Lepas tu minta isteri kita angkat kaki dia. Suruh anak kita bilang berapa banyak garisan dekat tumit isteri kita, mak dia. Dia pun pergi bilang, ayah ada 5 garisan tapi dah dekat tumit umi ayah, dah merekah dah. Kenapa ayah? Biar dulu. Lepas tu bila isteri kita duduk, suruh dia pergi bilang pula dekat mata putih isteri kita berapa banyak garisan merah. Dia kata, ayah ada dekat 7 lah ayah garisan merah dekat mata umi. Waktu tu baru kita kata, tahu tak kenapa kaki umi tu banyak merekah, banyak dah garisan? Sebab umi banyak masa berdiri, kurang masa duduknya. Kenapa dekat mata umi dah ada garisan merah? Sebab banyaknya masa umi jaga, kurang masa umi tidur. Baru dia faham cinta itu apa. Cinta umi pada dia sangat luar biasa. Ni anak-anak kena ambil kira. Jangan duduk balik tengok umi masak tinggal makanan. Ada umi lauk semalam juga. Apa? Umi kita apa? Mamak kedai. Kira masak je untuk kita. Jangan ambil mudah. Saya tengok hari ni banyak ada orang gila duduk dalam rumah. Mak masak, mak juga kemas, mak juga basuh pinggan. Yang anak-anak termasuk bapa jadi orang gila duduk layan TikTok. Ramai ada orang gila sekarang. Dalam rumah ramai orang gila, dalam masjid pun ramai orang gila. Berhenti dah tuan-tuan, kita kena ambil perkiraan. Sebab orang tu menjadi penyebab kita masuk ke syurga. Sahabat ni punya cinta dekat Nabi, saya cerita kat tuan-tuan. Abu Bakar. Sampai Rasulullah kata apa? Andainya aku dibenarkan memilih kekasih di kalangan manusia, nescaya akan kupilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Tahap mana? Dia ni lepas sembahyang Isyak. Rasulullah bukan macam kita. Lepas sembahyang Isyak, pergi cari kedai kopi, kedai tom yam. Lepas sembahyang Isyak balik rumah, baca Quran tidur. Sebab kita nak bangun awal esok pagi. Nak solat sunat lagi. Nak doa untuk anak-anak kita ni. Sayyidina Abu Bakar satu-satunya lelaki yang sahabat pun faham dah. Lepas sembahyang Isyak dia akan duduk dengan Rasulullah. Melainkan ada ayat Al-Quran yang turun, Rasulullah akan cerita dekat siapa yang ada kat depan. Kemudian dia teman Rasulullah balik ke rumah. Giliran rumah anak dia ke Aisyah jadi isteri Nabi, atau giliran rumah isteri Nabi yang lain dia akan teman Rasulullah. Rasulullah masuk dalam rumah, duduk kat luar, diri. Rasulullah rasa macam ada orang. Rasulullah pun sedar. Daun pintu tu tengok-tengok Abu Bakar duduk diri kat depan. Rasulullah kata, Abu Bakar kenapa ni? Baliklah. Apa Abu Bakar kata? Ya Rasulullah, aku tak tahan tunggu besok. Aku rasa lama sangat. Aku menanggung rindu nak jumpa engkau semula. Masya Allah. Punya hebat Abu Bakar ni. Dah lah tu. Ni nak cerita. Tentang tunjuk. Tengok ni. Dia balik ke rumah. Isteri Abu Bakar. Mak Aisyah kata apa? Dia masuk je dalam rumah. Ni pergi ke dinding ni. Pegang dinding ni. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Pegang dinding ni. Nak cerita rindunya dengan Nabi. Allahu Akbar. Rindu kita macam mana? Selawat tunggu setahun sekali, contoh gitu. Tak cukup. Banyak manakah dikatakan cukup selawat tu? Banyak manakah dikatakan banyak? Tanda cinta. 100 sikit. Dia ambil jumlah dalam bahasa Arab. 1 kecil. 2 isnain dikira sedang. 3 dikira jamak. Maksudnya selawat kat Nabi ni 100 sikit. Ni pandangan ulama, bukan hadis. 2 sederhana, 200.
paling kurang 300. Allah banyaknya. Macam ni. Anak-anak ingat ni. Keluar nak pergi sekolah besok. Nak tidur malam. Nak buat macam ni. Pegang pakai jari kita pun boleh. Ambil selawat para malaikat kepada Nabi. Nak mula. Jadikan istiqamah. Malaikat selawat kat Nabi. Apa sebutannya? Sallallahu ala Muhammad. Dekat tu je. Malaikat tak sambung pun. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat malaikat kat Nabi tu je. So, perempuan sambil-sambil duduk masak ke, nak tidur malam ke, sementara mata nak lena, pakai jari ataupun pakai sekarang ni dah ada tasbih yang duduk kat jari tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuan-tuan nak keluar daripada surau ni, nak pergi ke kereta, nak naik motor. Dah habis dah, tak sampai 10 minit, 300. Latihlah diri kita, zahirkan cinta dalam bentuk mulut kita yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, Anas bin Malik, ini khadam Rasulullah. Dia kata satu hari, saya jumpa dengan Nabi, kemudian saya kata kat Rasulullah, saya rasa soalan Anas ni, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dengan kita malam ni, kita akan tanya soalan tu juga. Mungkin untuk kita, soalan tu sesuai sungguh. Sebab apa? Kita dah ada di penghujung umur dunia. Soalan tu relevan untuk kita. Anas tanya waktu tu, dia kata apa? Ya Rasulullah, bilakah kiamat? Zaman kita kalau Rasulullah ada, boleh tanya. Sebab dah dekat sangat dah. Rasulullah kata apa kat dia? Rasulullah tanya balik, apa yang tu persiapkan untuk menghadapinya? Jadi kalau kita tanya Rasulullah, malam ni Rasulullah ada bersama kita. Ya Rasulullah, bila kiamat, Rasulullah akan tanya kita soalan yang sama. Kamu siap apa untuk menghadapi kiamat? Maka kata Anas, ni bagus tuan. Mari kita ambil kata-kata ni. Tanda cinta. Anas kata, ya Rasulullah, saya tak banyak sembahyang. Sembahyang ni apa? Yang sunat lah. Banding dengan sahabat lain, ada lebih dari dia. Tuan-tuan, sekurang-kurang sahabat, 70,000 orang lebih. Jumpa dia dengan Nabi balik. Islam dengan Nabi balik, beritahu kat kaum dia. 70,000. Ada yang jumpa sebulan sekali, ada yang tiap-tiap hari. Duk je orang. Mereka ni sembahyang sunat mereka paling kurang ditulis dalam sejarah 100 rakaat sehari semalam. Itu segi banyaknya, segi khusyuknya. Pendek kata macam ni lah. Kalau kata tahajud tu 12 rakaat, memang mereka buat 12. Itu nak ceritanya. Kalau kata duha tu 8 rakaat, memang mereka buat bagi cukup. Mereka mencari kesempurnaan. Tak ada nak buat sikit-sikit. Dan buat tu kekal sampai mati. Jadi Anas ni kata kat Rasulullah, saya tak banyak puasa sembahyang sunat yang saya buat. Saya tak banyak buat puasa sunat. Dan saya tak banyak sedekah. Anas sebut 3 perkara. Tetap agak Rasulullah kata apa? Banyakkanlah sembahyang sunat. Bangunlah malam awal sikit. Tidurlah awal. Puasalah sunat lebih sikit. Contoh gitulah. Kok Rasulullah nak kata gitu? Tahu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Anas sambung lagi lepas dia kata perkataan tu. Dia kata apa? Tapi ya Rasulullah, dalam diri saya ni, saya ada cinta kepada Allah dan saya ada cinta kepada engkau. Rasulullah dengar je perkataan tu. Rasulullah kata kepada Anas, anta ma'aman man ahbabtah. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Rasulullah bukan kata dia suruh tambah sembahyang, suruh tambah puasa ataupun baca Quran ataupun sedekah. Rasulullah kata engkau akan bersama dengan engkau, dengan orang yang kau cinta. Kata Anas bin Malik, sejak peristiwa itu tidak ada perkataan yang paling aku suka melainkan kata Nabi kepada dia tu, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Kita kena lahir tuan-tuan. Betul tak saya kata kat tuan-tuan ni, malam-malam sebelum tidur tuan-tuan ambil masa 10 minit pun cukup. Kita baca dulu kisah tentang Rasulullah ataupun beli buku Syama'il Muhammadiyah atau sebarang buku. Kumpul dulu, ayah ada kerja, ayah nak buat kerja sekolah, cikgu bagi kita sekejap 10 minit. Ayah nak cerita siapa dia Nabi kita. Ni fitnah dan menggila sekarang tuan-tuan. Orang kutuk Nabi, orang Islam sendiri pun. So, kita kena ada dalam diri kita. Mulai sekarang kita kena start buat. Soal nak benda tu ada dalam diri dia atau tidak, paling tidak setiap malam ataupun seminggu sekali dia akan tahu siapa dia Rasulullah. Tuan-tuan buatlah majlis. Tak payah kambing tuan-tuan. Panggil makan biasa pun tak apa. Panggil anak kita yang tak besar duk Kuala Lumpur tu ke, duk mana-mana duk Johor ke.
Panggil dia balik kejap. Tak boleh buat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Jangan sampai 3 bulan sekali kita tak buat. Kenapa tuan-tuan? Sebab setiap 3 bulan manusia jemu tengok buat benda yang sama. Lepas tu dia start buat lebih kurang. Setiap 3 bulan kena tambah nilai. Setiap 3 bulan kena tambah maklumat. Baru dia kekal dalam diri dia, suka berbuat kebaikan. So 3 bulan sekali panggil. Ni nak cerita. Zaman Nabi tu, sembelih kambing ni pasal apa? Pasal kambing murah tuan-tuan. Rasulullah bukan sembelih unta, bukan sembelih lembu. Sebab mahal. Paling murah zaman tu kambing. Rasulullah sembelih benda yang mudah nak bagi tahu. Buat benda yang mudah dalam hidup kamu. Tempat kita kambing mahal. Zaman tu tuan, kambing murah suruh ni sekarang ni. Kita kau pergi buat umrah. Kena bayar dam. Kan? Bersama dengan isteri, seekor kambing. Berapa harga? Tuan-tuan pergi dekat Kakiyah nama dia, tempat tu. Kakiyah. Orang Malaysia panggil Kakiyah, senang ingat. Tempat tu dekat dengan tempat tu Imam Besar Masjid Haram, Syekh Abdurrahman Sudais, dia buat masjid kat situ. Kakiyah ni, kalau tuan-tuan pergi, tempat kambing dikumpul, beribu kambing ni. Orang pergi situlah beli, buat tawar-menawar dan sebagainya. Mutawif pergi situlah nak beli. Oh, di Mekah. Dia punya pengembala kambing duduk atas punggung tu. Cium dia, bau kambing. Cium kambing, bau dia. Dah serasi dah dia dengan kambing. Murah tuan-tuan, 300 ke 400 ringgit seekor kambing. Maksudnya apa? Kalau kita kumpul 10 ringgit satu hari, sebulan, boleh beli tak kambing? Boleh ya. Sebab murah. Tempat kita mahal. Buat ya tuan-tuan, jamuan sebab nak meraih Rasulullah. Siapa buat tiap-tiap minggu lagi baik. Tak boleh, sebulan sekali. Paling tidak 3 bulan sekali. Kumpul ahli keluarga kita. Macam ni kita buat ni. Ni meriah sangat kan? Kumpul 3 bulan sekali, ayah nak buat majlis. Lepas tu tanya anak-anak, siapa yang nak tumpang? Ayah nak buat majlis meraihkan Rasulullah. Siapa nak tumpang? Ada anak kita bagi RM10, ada bagi RM5. Bagi dia orang pelajar, berkorban untuk lahirkan cinta kepada Nabi SAW. Buat macam tu lah. Ni saya tanya tuan-tuan, perempuan yang ada ni dalam majlis ni, perempuan terlekung ada berapa banyak kat rumah? Tak boleh cakap tu banyak lah tu. Tuan-tuan ada tak jubah kat rumah? Berapa banyak? 3, 4. Setiap kali pergi umrah beli. Lepas tu tak pakai. Lemah orang mari surau pakai jubah ni. Pakai baju Melayu. Kalau buat macam tu, buat macam ni. Sempena majlis Nabi ni, balik rumah esok lusa tuan-tuan, ambil jubah kita tu, pergi jalan kat mana-mana masjid surau, letak kat situ wakaf. Sebab apa? Kalau orang pakai kita dapat pahala. Duk simpan rugi je. Perempuan pergi setengah masjid surau, pernah tak pakai telekung orang wakaf kat masjid surau? Ada tak? Bila kita pakai telekung tu rasa pasal apa dia nak pitam tak tahu. Dia punya tahap kemasaman telekung tu. Habis kita tu tengok saja. Balik rumah, ambil telekung ke rumah kita tu, tanda titik sikit. Sebab saya tengok ada orang nak buat dah, Muslimah. Sekarang ni, dia ambil telekung ke rumah dia, 3-4 pasang tu ada tu, dia tanda titik hitam. Dia pergi dekat surau, dia letak kat situ. Dia ambil 4-5 pasang telekung kat surau tu, dia buat balik ke rumah. Dia buat apa? Dia bercuci, dia basuh. Lepas basuh, dia iron. Lepas tu dia pergi letak balik. Seminggu sekali dia buat. Dia ambil balik telekung, dia bawa balik ke rumah. Seminggu sekali dia pergi letak pula, dia ambil. Bagus tak kerja dia? Bagus. Dia nak memuliakan setiap kali orang datang nak sembah Allah, pakai pakaian terbaik untuk menyembah Allah. Ini sifat Nabi SAW. Zahirkan cinta dengan kita berbuat ikut perangai dia. Yang ketiga dengan keempat ni dekat-dekat, tapi dia tetap disebut berasingan. Tapi saya nak sebut sekali, yang ketiga adalah mentaati Nabi SAW, perintah Allah, kewajiban bagi kita. Dan yang keempat adalah mengikuti Nabi. Tanda taat ikutlah. Itu dia kata sekali, tapi diasingkan juga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah, wa man yatawalla faman arsalnaka wa ma arsalnaka 'alaihim hafizah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya dia mentaati Allah. Tak tengok tanda kita kata aku taat ke Allah, Islam agamaku, tengok kita ikut tak cara hidup Nabi. Daripada Nabi dengan Allah sampai Nabi dengan manusia, kita ikut tak antaranya. Sorry, saya nak sebut sekali.
Tanda taat adalah ikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Muhammad. Nescaya Allah mencintai kamu. Tengok. Antara pesan Rasulullah kepada kita apa dia? Kita ambil yang paling senang. Kata Nabi, sebelum kamu nak datang ke masjid, sebab sebaik-baik tempat sembahyang lelaki adalah di rumah Allah. Melainkan sekali-sekala kita nak buat majlis kat rumah kita, nak latih anak cucu kita supaya dapat sembahyang berjemaah, kita buat majlis di rumah kita, tak ada masalah. Tapi nak cerita, sebaik-baik tempat sembahyang lelaki adalah di surau, di rumah Allah, di masjid. Tapi apa kata Nabi? Sebelum kamu datang ke rumah Allah, maka hendaklah kamu berwuduk dulu di rumah. Itu sebaik-baiknya. Ikut cara Rasulullah. Kenapa? Rupanya kita dikawal oleh para malaikat sepanjang jalan nak sampai ke masjid atau ke rumah. Dah sampai rumah Allah. Dengar-dengar ni. Part ni penting. Dah sampai ke rumah Allah. Contohnya surau Syakir ini. Sampai. Kita sampai kat surau. Buat apa tuan-tuan? Cari saf depan. Cari saf depan. Sebab itu kaedah Rasulullah. Sa'id bin Musayyib yang disebutkan berselisih dia dengan Uwais al-Qarni. Siapa seafdal tabi'in? Dia ni dekat nak mati. Anak dia kata apa kat ayah dia? Anak soleh tuan-tuan. Dia tegur ayah dia. Pada ayah dia sehebat-hebat orang. Dia kata ayah dah dekat dah nak balik ni. Sekali-kali jangan ayah lepaskan pegangan ayah kepada Allah. Anak dia kata kat ayah dia. Punya hebat anak dia. Tapi apa kata Sa'id bin Musayyib ke anak dia? Dia kata anak ayah selama 40 tahun sampai hari ini ayah sakit ni, ayah tidak pernah tinggal sekali pun solat berjemaah tiap-tiap waktu di rumah Allah. Oh, yang hebat. Bukan takat tu. Dia kata apa? Setiap kali ayah datang ke masjid, ayah setiap kali solat, ayah tidak pernah membelakangi manusia. Duduk belakang orang tak pernah. Maksudnya apa tu? Maksud dia cari saf depan lah. Dia tak pernah duduk belakang orang. Mencari kemuliaan. Sebab tu cara Rasulullah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Contoh jawab cara umum je. Perempuan. Kita kalau pergi kenuri, kan orang panggil kita pergi kenuri. Orang buat kat dewan kenuri. Pintu nak masuk ke dewan tu, kadang ada 2, ada 3. Satu pintu utama, tuan rumah dengan isteri dia duduk. Diri kat situ lah, tunggu tetamu datang. Kita pun pergi salam dengan tuan rumah. Syarat dia, salam tu mesti berisi. Saya pernah buat kenuri. Ustaz Wan pernah buat kenuri anak. Balik ke rumah tuan-puan. Anak kata, ayah nak buka envelope. Buka envelope, ada 4-5 envelope kosong. Pasal apa? Sedih tuan-tuan. Sebab dipahamlah kepala kita, pergi kenuri mesti salam dan salam tu mesti berisi. Siapa cakap? Kita pergi kenuri, tuan rumah tu buat kenuri nak jamu kita. Pergi saja, tak bagi duit pun tak apa. Dia sibuk nak bagi duit. Kita apa? Kau tak ada lah. Jangan kita ada dalam diri kita, kita buat kenuri, kita nak kutip balik. Ini bukan pelaburan. Kita buat kenuri memang nak bagi orang makan. Nak ambil pahala, memberi orang makan. Itu je. Kenapa kenuri kahwin ni kita wajib pergi? Sebab nak elak fitnah. Nanti kau tengok dia orang naik motor. Anak siapa ni? Ya Allah, anak Bilal ni. Perangai hudu. Ayah Bilal surau. Anak perangai tak senonoh. Bawa betina. Astagfirullahaladzim. Yang orang buat kenuri hang tak pergi tu kenapa? Pergi kenuri kalau orang panggil. Sebab apa? Nak elak fitnah. Kau tengok dia orang jalan berdua. Oh, ni yang baru kahwin baru ni. Pentingnya kenuri kahwin ni kita pergi. Walaupun kita ada 3-4 kenuri kat tempat kita. Pergi. Syarat tunjuk muka. Satu. Yang kedua. Pintu nak masuk kenuri ni. Satu, hak tuan rumah diri dengan keluarga dia. Ada pintu lain yang caterer untuk mari hantar makanan. Kita nak masuk pintu mana? Ish, aku tak bawa duit, aku malas aku cari pintu caterer ni. Pergi makan belah. Tuan-tuan, pergi jumpa tuan rumah. Tak pernah kita buat pun. Kita kalau pergi kenuri, mesti kita cari tuan rumah. Kenapa tuan-tuan? Salam dengan dia nak beritahu, Mat, aku mari kenuri hang. Pasal apa? Hang kawan aku. Kita sama-sama duduk kat payah rumput. Daripada start taman ni ada sampai sekarang. Anak kau membesar. Sama dengan anak aku. Kita lalu susah senang, pahit manis bersama. Aku mari kenuri hang. Sebab hang kawan aku di dunia, kawan aku di akhirat. Habis kita mari masjid nak jumpa siapa? Nak jumpa Allah. Tergamak cari sah belakang. Kita hantar syarat. Saya paling sedih tuan-tuan. Katalah
Katalah saya tuan. Kita sampai awal dah kat surau, duduk dalam kereta. Macam tadi dia orang bila. Orang tu tengok apa dia duk giling kepala, duk gelak. Satu. Yang kedua, saja tak nak masuk, tunggu sampai orang khamat. Orang khamat dah masuk dah saf, ada saf ke-4 kosong baru dia diri masuk. Kenapa? Dia hantar isyarat ke Allah, aku nak balik cepat. Gamak kita buat. Lepas tu kita mengadu. Kenapa doa lambat makbul? Kenapa hajat selalu tertunggak? Kenapa anak makin biadab? Sebab kita biadab dengan Allah. Jangan kita buat, tuan-tuan. Ambil akhlak Nabi. Kalau taat kat dia, ikut dia. Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Datang saf paling depan. Ni, Abdurrahman bin Auf. Kepala ekonomi, pengurus ekonomi umat Islam. Kaya-kaya. Tuan-tuan tahu, lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar ni jadi khalifah. Abu Bakar ni khutubul akhtar, ketua wali. Dia hebat dia. Di samping khalifah. Umar naik jadi khalifah. Dia orang lantik siapa, tuan-tuan? Pengurusi ahlul hilli wal aqdi, pengurusi mesyuarat tertinggi umat Islam, nak bincang tentang maslahat umat Islam ni, nanti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Abu Bakar mati, Umar naik ganti, Umar kekalkan Abdurrahman bin Auf jadi pengurusi mesyuarat tertinggi masalah umat Islam. Saya nak beritahu kat tuan-tuan perempuan ni, kenapa dia menanti Abdurrahman? Kalau kita kata apa? Oh, dia ni kaya-kaya, itu dia takkan rasuh, sebab dia sendiri dah kaya dah, dia takkan ambil duit negara. Tak, tuan-tuan. Dia kau tengok kat mana? Abdurrahman bin Auf ni, tengok ni. Dan tengok ni. Kalau dia solat, ni imam ni. Dia akan duduk tempat dia. Di belakang imam, atau di kanan orang di belakang imam, atau di kiri orang belakang imam. Tu je 3 tempat Abdurrahman bin Auf duduk. Artinya apa? Dia solat awal waktu. Sebab zaman Nabi, kalau lepas azan je nak masuk dalam masjid, tak ada tempat dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar je azan, tak ada tempat dah. Sebab mereka ni datang awal ke masjid. Biasa cerita kat kita. Malam ni kita berubah. Boleh tuan? Tuan angkat tangan sekali lagi. Tepuk orang sebelah, tanya kat dia. Boleh berubah tak, tanya kat dia? Tak saja tuan-tuan, saya nak buat nak cerita macam ni. Ini tuan-tuan. Orang mukmin ni nak cerita. Sebab darjat nak balik pada Allah start daripada Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Tertinggi. Tak cerita mukmin ni, orang soleh. Soleh ni, dengar azan, tinggal semua. Allah lagi besar. Tu pun nak bagi tahu kat kita ni. Kita duduk kat mana? Elok-elok nak zuhur lagi 5 minit. Time tu lah nak mengantuknya. Tak tahu dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dah azan tu. Tadi rasa macam lambat lagi. Umur dah 50 tahun, tak berubah-ubah. Ya Allah. Tuan-tuan, orang mukmin ni, dia dengar je azan, apa pun dia tinggal. Kenapa? Dia buat bisikan. Ni tuan-tuan, anak-anak yang ada ni, perempuan, besok kita start. Dengar je azan, bangkit. Kena buat bisikan. Syabri, katalah saya, tu Tuhan panggil kau, bukan kawan kau. Tuhan kau panggil kau. Bangun Sabri, engkau ada hajat banyak kan? Rezeki kau mengadu selalu tak pernah cukup. Anak kau kata ada yang ikut kau, ada yang ada ciri derhaka. Isteri kau buat lebih kurang pada kau. Isteri pun kata yang suami aku tak berapa sangat ambil tanggungjawab dah. Jiran rasa tak berapa ada hubungan yang baik. Masalah banyaklah hidup. Bangun Sabri, kau pergi sembah Allah. Nanti lepas solat kau angkat tangan minta. Nescaya Allah kabulkan hajat kau di awal kau minta. Sebagaimana kau tunaikan hak Allah di awal dia minta kau tunaikan. Buat macam tu. Terus apa? Orang soleh. Tapi tuan-tuan, orang mukharrabun, orang takwa, level dia bukan tahap tu. Kalau kita nak pergi sebelum kita mati, duduk level orang takwa. As-sabiqun, as-sabiqun, ulaiikal mukharrabun. Surah Al-Waqiah. Orang mukharrabun yang hampir dengan Allah ni, mereka dipanggil muttaqin, siddiqin. Mereka mendahului kebaikan. Dahulu macam mana? Dia tahu dah kata zuhur. Sini zuhur masuk ke apa? Satu awal ni sekarang ni. InsyaAllah dah masuk tanya zuhur. Saya teruskan boleh tuan-tuan? Okay. Katalah zuhur masuk 3 minit. Saya ambil 5 minit lah zuhur masuk. Katalah zuhur masuk untuk 5 minit.
Dan dia tahu kelemahan dia ialah bila masuk bilik air. Dia akan ambil masa 20 minit dekat bilik air. Kalau dah azan, Allahu Akbar, baru nak pergi bilik air, 20 minit dekat bilik air, nak naik jalan kaki, naik motor, nak mari ke Surau Syakiri, dah di 25 minit. Maksudnya apa? Orang dah tamat, orang dah sembahyang fardu, dah habis. Orang duk sembahyang sunat ba'diyah, baru dia sampai. Sampai mati pun, dia takkan dapat takbiratul ula bersama imam. Sampai bila nak berubah kita ni? Saya sampai bila saya nak jadi macam ni? Saya tahu kelemahan saya. Saya masuk bilik air, saya akan ambil pasal 20 minit. Dan zuhur masuk 15 minit. Maksudnya apa? Maksudnya saya kena masuk dalam bilik air pukul 12.35. Setengah jam sebelum masuk waktu. Supaya apa? Selesai saja hajat saya di bilik air selama 20 minit. 12.55. Saya ada masa lagi 10 minit untuk saya nak datang ke masjid. Itu orang bertakwa. Dia tahu kelemahan dan dia tahu cara nak atasi. Dia tak nak apa? Dia tak nak bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru nak sampai. Bagi dia, seolah-olah apa? Kalau Tuhan tak panggil, kau tak datang lah. Kau datang sebab azan. Dia tak nak macam tu. Dia nak bila azan, dia dah ada di rumah Allah. Tu orang muttaqin. So kita kena pilih. Tanda cinta kita kepada Nabi ialah kita taat dan ikut dia. Jadi orang baik, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita kat tuan-tuan. Malaikat ni punya hebat dengan Nabi. Jibril palinglah. Satu hari Jibril datang. Duduk kat depan Rasulullah. Dia datang duduk depan Nabi, lepas tu Rasulullah cerita. Jibril ni kalau datang jumpa Rasulullah dengan rupa biasa, dia akan rupakan dengan teman-teman Nabi, antaranya rupa Dihya bin Qalifah Al-Qalbi. Tampan, orang hebat. Waktu dia datang, waktu tu Dihya tak ada lah. Duduk depan Nabi, tiba-tiba Jibril pandang ke langit. Dia tengok ada malaikat lain turun ikut dia. Dan Jibril tahu benda tu. Rasulullah pun nampak. Kemudian Jibril kata apa? Ya Rasulullah, tu malaikat tu yang sedang turun. Dia sejak Allah ciptakan dia, dia tak pernah sekali pun menjengukkan wajahnya ke langit dunia. Masya Allah, berarti dia turun dengan ada tugas tu. Sejak Allah ciptakan dia, entah berapa puluh ribu tahun Tuhan cipta dia, duduk beribadah je di langit. Tapi hari itu dia turun. Dia turun-turun, dia duduk di tepi Nabi. Selepas dia memberi salam kat Nabi, lepas tu dia kata apa kat Rasulullah? Ya Muhammad, Allah Tuhanmu mengutuskan aku kepadamu untuk tanya kamu satu soalan. Hebat atau kan? Berarti soalan ni bukan Jibril yang tanya, malaikat tu tak semena-mena turun nak tanya Nabi satu soalan. Apa dia kata kat Rasulullah? Apa malikan nabiyan yaj'aluka aw amdan? Engkau ni Allah tanya, engkau nak jadi rasul yang mempunyai kuasa raja, jadi raja, atau rasul yang membawa sifat hamba? Kau nak pilih yang mana? Berarti Rasulullah pilih hak mana pun Allah akan bagi. Jadi raja atau kekal jadi hamba? Tak sempat Rasulullah jawab. Jibril mencelah. Sebab apa? Sebab dia sayang sungguh kat Rasulullah. Apa Jibril kata kepada Rasulullah? Tawaddu' li rabbika ya Muhammad. Tawaddu'lah engkau kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Rendah dirilah. Jangan kau pilih jadi raja. Sebab apa? Sebab dia tengok banyak dah orang bila jadi raja lupakan diri, lupakan Allah. Kalau Jibril tak tanya pun, tak mencelah pun, memang Rasulullah akan pilih. Tapi nak cerita kenapa dia buat? Sebab dia sayang ke Rasulullah. Dengar ni, apa kita nak ambil iktibar? Dalam hidup ni, kita kena ada sahabat yang baik. Kena ada. Sahabat ni tak mesti orang luar. Isteri kita, suami kita boleh jadi sahabat. Anak kita boleh jadi sahabat. Lagilah orang-orang keliling kita, ahli masjid, ahli surau. Kawan ramai tak ada. Tak apa kawan. Ada kawan seumrah. Ada. Buat WhatsApp group. Lepas balik umrah. Kawan sebalkan. Pergi jalan sampai ke Balkan. Kawan seturki. Ada. Kawan sekedai mamak pun ada. Kawan kedai tom yam pun ada. Semua tu WhatsApp group. Lepas sembahyang dia angkat dagu macam ni je. Faham tu? Kalau malam kedai mamak. Kalau siang. Kalau malam tom yam. Kalau siang kedai mamak. Tu WhatsApp group. Kawan ramai tak apa. Tapi sahabat kena ada. Siapa sahabat? Dia ni kadang-kadang bila malam balik ke rumah, dia tak jumpa kita dekat surau. Dia pun call kita. Jangan lupa.
Surah Al-Mulk sebelum tidur. Tu sahabat. Kita janjikan nak khatam Quran 6 bulan sekali. Engkau dah juzuk berapa dah sekarang? Tu sahabat. Orang mengingatkan kita. Ni aku nak pergi hantar bantuan ni. Pakaian anak-anak aku banyak dah besar dah. Banyak pakaian kat rumah elok-elok lagi. Aku nak pergi hantar dekat 2-3 rumah. Orang susah kat kampung lama aku. Kau nak ikut tak? Tu sahabat. Kebajikan ajak orang. Kena ada orang macam ni dalam hidup kita. Tuan-tuan boleh ikut tak apa saya cakap ni? Saya tengok tuan-tuan macam tengok saya macam ketupat lah, macam rendang, macam nak makan lah. Tuan-tuan boleh ikut tak ni? Boleh tuan-tuan Izinkan saya tamat pun 8.40 macam tu boleh tuan-tuan? Boleh Yang kelima. Oh sorry, tak habis lagi. Bila Jibril mencelah, kata dekat Rasulullah, tawaduk li rabbika ya Muhammad, rendah dirilah kau pada Tuhanmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah kata kepada Jibril dan malaikat yang tanya dia itu, bal abdan rasulam, bahkan aku memilih jadi rasul yang bersifat hamba. Teruslah. Kenapa tuan? Rasulullah hidup macam kita aja. Sebab nanti orang belakang, sebab selepas Nabi tak ada rasul datang dah. Nanti kalau Rasulullah jadi raja, dia kata apa? Bolehlah Rasulullah buat macam-macam sebab dia kaya. Betul, Rasulullah pilih untuk hidup macam kita. Ada waktu Rasulullah susah sungguh, lebih daripada kita. Ikat perut dengan batu supaya tak bunyi. Tak nak bagi sahabat susah bila dengar perut Nabi. Rasulullah lapar ni, nak kena cari makan untuk Nabi. Dia tak nak benda tu jadi kat sahabat dia. So tuan-tuan, selepas ni saya nak beritahu yang kelima ni, yang terakhir. Apa perintah Allah kepada kita, kepada Nabi, untuk jadikan Rasulullah itu idola, sandaran kita dalam semua perkara. Ini saya kata kena didik anak-anak kita mulai sekarang supaya dia kenal sungguh Rasulullah. Ayatnya ayat yang popular semua orang sebut tentang Nabi, tentang idola ni. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya pada diri Nabi itu ada suri tauladan, contoh yang terbaik untuk kamu. Tuan-tuan, nak cerita Rasulullah ni punya hebatnya. Allah bila sifatkan Rasulullah tu, nak cerita dia ni Allah pimpin, the chosen, yang dipilih Allah, bukan dilantik oleh manusia. Dipilih Allah. Allah sifatkan Rasulullah tu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tu tak pernah bercakap ikut hawa nafsunya, melainkan semua yang Rasulullah cakap itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Kenapa ayat tu tuan-tuan? Ni para mufassir, dia kata apa? Kenapa Allah sebut taklah Rasulullah tu bercakap? Kenapa Allah tak sebut taklah Rasulullah tu pandang, dengar, cakap, pegang, langkah ikut hawa nafsunya? Kenapa Allah pilih cakapnya? Sebab kita semua tahu yang paling payah nak dikawal dalam diri kita adalah lidah kita. Jadi Allah nak bagi tahu, kalau Rasulullah tu lidahnya pun Allah pimpin, apa lagi benda yang lain. Jadi dialah contoh terbaik untuk kita ikut. Baik tuan-tuan, saya nak sebut di sini 1-2 perkara. Tuan-tuan, kalau Rasulullah datanglah dalam majlis kita malam ni, kita seronok nak jumpa. Cuma orang dia lari tuan-tuan. Pertama sebab dia tahu dia tak ikut perangai Nabi. Kalau saya ingat saya pun lari tuan-tuan. Pasal apa tahu apa? Antara orang yang Rasulullah tak suka ialah orang perut buncit. Dia tak suka orang perut buncit, orang gemuk. Tak sedih. Sebab zaman Nabi tu pun tak ada orang macam tu. Sebab orang banyak memberi. Dia tak sempat fikir macam mana nak besarkan perut dia. Sebab dia fikir macam mana nak bagi perut orang lain jadi kenyang. Malu tuan-tuan. Yang kedua, Rasulullah ni orang yang tidur awal dan bangun juga awal. Lepas isyak tak sembang dengan orang dah. Balik ke rumah baca surah Al-Baqarah. Sebab juga kadang-kadang dia baca surah Al-Mulk tu, biasa ni cerita surah panjang ni. As-Sajadah, Al-Waqi'ah, ni kebiasaan Nabi. Entah saya tunjuk tuan-tuan, perempuan dengar ni. Tengok betul ni. Macam mana kita nak tahu nak jadi orang yang elok, terpimpin? Saya nak sebut kejap lagi. Ada 6 perkara kita nak jaga sebagai penutup. Tapi sebelum tu macam ni. Setiap benda yang lintas dalam hidup kita, kalau baik, dia tak datang daripada nafsu, bukan syaitan, datang pada Allah. Contoh macam ni. Ni bilik air ni. Kita langkah keluar pada bilik air. Langkah keluar pada bilik air.
Setengah orang dah kebiasaan. Tiap-tiap malam masuk dalam bilik air, selesaikan hajat, gosok gigi, ambil wuduk. Setengah orang dah biasa dah. Nak tidur ni. Sebab nak baca surah Al-Mulk, contoh kalau tak baca lagi dekat surau, tak baca kat masjid, nak baca waktu nak tidur. Nak baca surah, nak baca ayat kursi, nak baca 4 kul, sebab ni kebiasaan Nabi. Semua ni. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ni anak-anak ambil perhatian ni. Anda kena jadikan biasa. Supaya Allah kawal kita. Supaya kita jadi orang cerdik bila bangun pagi esok. Lebih baik pada hari semalam. Tuan-tuan perempuan ni. Kita langkah keluar pada bilik air. Kita terlupa. Nak ambil wuduk. Bila dah keluar, baru teringat. Allah terlupa wuduk. Siapa yang kat bisik tu? Allah terlupa wuduk. Siapa tu? Allah tuan-tuan. Ingat tu je. Setiap benda baik lintas Allah. Tak ada syaitan nak bisik. Tak wuduk ke? Syaitan mana pula lah yang confuse dia syaitan ke dia orang Islam? Tak ada. Setiap benda baik datang pada Allah. Jadi kalau kita terlintas saja, Allah terlupa wuduk, masuk balik. Ambil wuduk. Sebab apa Allah lintaskan? Sebab malam tu Allah nak ubah diri kita daripada orang biasa jadi orang soleh. Yang takut apa dia? Dengar ni. Yang kita takut. Dia lintas je benda tadi tu. Allah terlupa wuduk. Dia mari lintasan kedua. Dia kata apa? Allah dah lap dah badan dah kering. Esok je lah. Hatu syaitan ni. Dia tak bagi kita buat. Jadi mulai sekarang, setiap benda baik yang lintas kat kita, ingat dia datang daripada Allah. Sebab kita umat Muhammad. Dan syaitan dia tak nak kita mati sebagai umat Muhammad. Dia nak ramaikan temannya dalam neraka. Ni anak-anak, ada telefon tak? Telefon tak ada. Tak pernah jumpa dalam Malaysia ni. Budak-budak tak ada telefon. Sini je, bayar rumput ni, hebat ni. Contoh-contoh. Katalah kita telefon. Tertelefon mak kita. Tuan-tuan sendiri. Nak telefon kawan. Tertelefon anak perempuan. Kan? Kita nak telefon kawan kita, tanya program. Dekat surau. Tertekan anak kita. Tapi kita terus tekan balik lah. Miss call tu lekat tak dekat telefon orang tu. Ada kan? Tuan-tuan, lepas tu dia pun call balik. Katalah anak kita telefon. Ni, bukan kat surau ni, yang besar-besar yang duk kerja kat sana lah. Duk asrama ni. Kita pun call balik. Alung telefon Umi ke? Dia kata apa? Oh, sorry Umi, tertekan. Nampak tak? Tak boleh kata tertekan. Sebab apa? Tertekan, tertelefon Umi, ayah, anak, semua tu daripada Allah. Setiap benda baik. Telefon benda elok kan? Telefon orang tu, telefon anak, daripada Allah. Lain kali bila tertekannya dekat Umi call balik. Alung, Angah, kenapa call Umi ke? Itulah Umi teringat sangat kat Umi, rindu kat Umi. Kita kena cakap bahasa tu. Walaupun benda tu tak ada lagi kat kita. Sebab dia datang daripada Allah. Mak ni, dia nak sungguh anak dia telefon dia. Jadi kalau tertekan, artinya hari itu, mak kita memang nak dengar suara kita. Jangan kita kata, sorry Umi, tertekan nak telefon kawan. Jangan sebut perkataan itu. Biadab kita dengan mak kita. Sebab yang tekan itu adalah gerak Allah, bukan gerak kita. Dan dia orang soleh. Sebab Rasulullah sifat dia begitu. Datang dia kebaikan pada dia, dia tak pernah tolak kebaikan tersebut. Walaupun macam ni. Tengok ni. Orang panggil daripada belakang. Sahabat dia panggil. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sahabat dia panggil. Ataupun orang kafir panggil Nabi daripada belakang. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Rasulullah tengah berjalan ni. Atau anak-anak kecil ni berlari-lari kat belakang Nabi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dalam sejarah sebut apa? Tak pernah sekalipun Rasulullah dengan punggung dia menghadap ke depan, dia toleh muka aja. Apa dia? Sini. Tak pernah dipanggil oleh siapa pun. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia kan pusing seluruh tubuhnya. Labbaika. Setiap orang terasa hebatnya Nabi kerana dia dapat kepuasan menghadap Nabi sebaiknya. Itu kena ada kat kita. Kadang-kadang anak kita nak cakap dengan kita, ayah nak cakap sikit. Cakaplah ayah kat sebelah kan. Apa hal kita? Siapa dia kita daripada Nabi? Nanti bila kita dah tua umur 70, panggil anak kita, Alung boleh balik kejap? Balik. Pernah fikir masalah Alung? Hari itu tiba-tiba bisul dia pecah. Sebab kita besarkan dia bagaimana? Hati-hati tuan-tuan.
dengan isteri. Abang tengok kejap. Tengok apa? Tengok 30 tahun kahwin, muka kau macam tu juga. Astaghfirullahalazim. Saya pernah jumpa orang perempuan buat kuliah kat masjid. Saya kata, perempuan, mintalah doa ke Allah dapat jumpa suami kita sekali lagi dalam syurga. Kena jumpa ke Ustaz? Tak boleh online. Kita start jemu dengan lelaki kan? Ada perangai tak elok. Perempuan, tuan-tuan yang ada, bina kasih ni. Jangan bagi lekang. Isteri kita masak. Tiba-tiba waktu nak basuh pinggan, tak ada orang gaji ke rumah. Ni, kita ni, ayah, kalau ada anak di kat situ, baik kita bangun. Kita ambil pinggan, kita pergi basuh. Tunjuk ke anak kita, bukan mulut cakap. Ayah sayang sungguh kat mak kamu. Baru dia faham sayang tu macam mana. Kalau ayah tinggal atas meja, ayah tinggal kat sinki, dia pun akan buat macam tu juga. Kita kena start dah. Penat macam mana pun, kalau ada anak, kita niat nak didik anak kita. Walaupun macam ni. Ni, perempuan, kau tengok kat saya kejap. Katalah ada botol yang elok. Kita sekarang dah tak pakai dah, pakai kowe dah. Kan, buku dah. Ni, katalah ada botol elok, kita letak dalam peti ais. Ni, tuan-tuan jangan jawab, saya tanya dia orang. Kita letak botol air ni dalam peti ais. Suami kita datang minum, anak kita datang minum. Satu hari suami datang minum kosong botol ni. Dia buat apa dengan botol kosong ni? Botol ni elok. Dia buat apa? Dia letak balik botol kosong tu dalam peti air. Tengkorak dia. Nak buat apa? Bagi sejuk botol kosong tu. Angah dia. Apa hal botol kosong letak dalam peti ais? Kalau anak tu tengok ayah letak botol kosong dalam peti ais, dia anggap apa? Boleh buat. Kalau ayah buat, tak apa. Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan ditulis dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad. Kalau ayah tu buat macam tu walaupun tak elok, isteri kata apa? Tak apalah, suami aku penat, aku tolong isi balik. Maka bertambah-tambahlah kedudukan isteri itu tinggi di sisi Allah. Banyak wanita masuk syurga mendahului suami. Walaupun suami dia kurang, dia tetap buat yang terbaik. Tapi bila ada anak, ayah tak boleh buat. Kenapa? Anak anggap benda tu boleh buat. Bila ayah tinggal dalam peti ais, satu hari anak buka peti ais, tengok ada botol air tinggal separuh. Diminum sampai kosong, maka dia letak botol tu. Jika anak tu dah sampai akil balik, kata Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, anak tu tinggal dia botol kosong, anak tu telah menyusahkan mak dia. Dan pada anak tu telah ada ciri anak derhaka. Itu yang takut. Tapi soalan paling besar, siapa yang ajar anak tu untuk buat macam tu tanpa sedar? Mulut berkata baik, taat kat mak, bila mak cakap tengok muka, tapi perbuatan kita mengajar anak bagaimana kamu nak biadab dengan mak kamu. Setiap perkara di rumah kita adalah pendidikan. Jangan ambil mudah. Saya nak cerita ni macam mana kita nak jadi umat Muhammad terbaik. Boleh kan? Ya. Tuan-tuan rasa dah jemu tak setakat ni? Ke bau lauk tu dah start masuk dalam surau dah? Saya boleh berhenti tak? Tuan-tuan nampak saya macam oblong ke? Tuan-tuan tengah kejap lagi boleh? Ustaz Wan, sikit lagi soalan okay. Sekarang saya nak pergi dalam bab ni. Apa kelebihan kita? Kelebihan kita pada selawat. Tuan-tuan, lain kali bila dah habis azan, lebih-lebih qamat, jangan cepat-cepat doa. Kita tak tahu kita doa apa. Baca bagi betul doa tu. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Tu ayat tu. Minta pada Allah Rasulullah ni diberi kedudukan yang tinggi. Kata Rasulullah, di syurga tu ada satu tempat yang tinggi sungguh, dekat dengan Allah. Dan tempat tu satu je ada. Tak ada dua, tak ada tiga. Aku nak sangat tempat tu. Doa ni kita baca tu selepas daripada azan iqamah, antaranya ialah kita minta kedudukan tu dibagi ke Rasulullah. Rasulullah kata apa? Andainya kamu minta pada Allah untuk bagi pada aku jamin pada kamu syafaatku. Jadi doa tu kena doa sungguh-sungguh. Bukan doa kecil. Tanda cinta kita kepada Rasulullah. Tak dapat syafaat ni. Ni tajuk kita malam ni. Kata Nabi SAW, inna min afdala ayyamikum yawmal jum'ah fa'aksiru alayya minas salati fih fa inna salatakum ma'arudatun alayya.
Sesungguhnya antara hari yang paling baik adalah hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah selawat ke atasku. Sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Banyakkan selawat. Duduklah masjid sambil imam dah baca khutbah pakai jari. Pakai alat yang dudukkan. Tangan kita tu tekan. Buatlah tuan-tuan. Tapi bagi orang soleh, kullu yaumin yaumul Jumaat. Setiap hari dirasakan Jumaat. Itu sebaik-baik Jumaat. Jangan nanti hari Jumaat. Buatlah tanda cinta kita kepada Rasul. Selawat ni tuan-tuan punya hebat. Anak-anak dengar ni, tuan-tuan, perempuan yang ada ni. Bila Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk solat, Allah tidak solat. Allah perintahkan umat Nabi Muhammad suruh puasa. Allah yang suruh puasa tu Allah tak puasa. Kita solat, kita puasa untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Sebab tu kita sebut lillah, kerana Allah, untuk kita. Allah tak perlu sembahyang kita. Kalau satu dunia ni tak sembah Allah, kafir dengan Allah, Allah kekal keagungannya. Kita ni yang bermasalah. Allah suruh kita keluar zakat, Allah tak keluar zakat. Allah suruh kita pergi haji, Allah tak pergi haji. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Masya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Semuanya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Tak hebat selawat ni. Sebab tu selawat ni, kalau riak pun, ni, sahabat-sahabat kita, Qatrul Nada yang buat qasidah puji Rasulullah ni, memang nak ajak kita untuk ni. Tapi katalah kita nak riak seorang-seorang, jalan seorang-seorang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bagi orang dengar, itu pun Allah bagi pahala. Selawat, tak kira engkau riak ke, engkau buat tak khusyuk ke, tetap dapat kedudukan di sisi Allah. Waktu banyakkan selawat. Yang kedua, pahalanya banyak. Yang ketiga, pahalanya tak boleh dicuri orang di hari kiamat. Tuan-tuan faham maksudnya? Kita semayang, kita puasa ni, bukan banyak mana pun. Lepas tu kadang-kadang orang tu hantar WhatsApp, TikTok, kita forward pula ke orang. Kita like pula. Benda tu jadi masalah bagi kita. Sebab kalau cederakan hati orang, benda tu buka aib orang, pahala kita akan diambil orang di padang mahsyar. Dah lah tak banyak. Tapi selawat, dia takkan diambil orang di hari kiamat. Ni kelebihan selawat. Buat tuan-tuan, saya tuan-tuan buat semua jadi orang yang elok. Penutupnya. Sebab apa kelebihan umat Nabi Muhammad ni? Kita ni, para ulama, tak adalah hadis ni. Dia tengok pada kehidupan kita hari ni, dan dia sebut perkara ni. Mari kita jadi orang yang bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Pertama, Allah jadikan umat Nabi Muhammad ni hidupnya sederhana. Tak ada yang macam zaman-zaman Nabi dulu, ada yang kaya satu kaum ni. Allah tak pilih umat Nabi Muhammad macam tu. Ada orang kaya, banyak hidup sederhana, dan ada orang miskin. Kenapa Allah buat macam tu? Dikatakan supaya hisab kita di padang mahsyar nanti tidak berat. Sebab tak banyak akan dihisab oleh Allah. Yang kedua, Allah jadikan umat Nabi Muhammad yang bertubuh kecil, tak tinggi, tak hebat. Nabi Hud pernah jumpa gergasi-gergasi duduk di Iram, derhaka pada Allah. Umat sebelum tu pun ada yang 7 footer, 7 kaki, tinggi tuan-tuan. Tapi umat Nabi Muhammad ni 6 kaki ke bawah. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah nak jadikan mereka ni bila keluar cari rezeki, tak payah cari banyak sebab tak kena penuh kat tubuh kita. Dan cari rezeki tu cukup-cukup untuk keluarga. Kau tidak nak cari untuk keluarga, nak bagi makan, badan dia orang besar-besar, kena kerja sampai ke petang. Sebab tak cukup lagi rezeki dan duit untuk cari membesarkan anak-anak dan beri makan kepada ahli keluarga. Tuhan buat tubuh dia kecil. Yang ketiga, Allah jadikan umur umat Nabi Muhammad ni pendek-pendek. Kata Nabi, umur umatku 60 ke 70 tahun. Tak ramai yang pergi sampai 80 dan 90. Untuk apa? Andainya mereka berdosa, kesalahan yang mereka lakukan itu tidak panjang hisabnya juga akan dibuat oleh Allah di padang mahsyar. Sebab umur dia pendek dia. Yang keempat, yang kelima, Allah nimba dengan di akhirat nanti. Oh, ni satu perkara yang menarik saya nak sebut. Sebab benda ni orang baru sebut dalam kitab yang bicarakan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni dijadikan umat terakhir. Maksudnya tak ada Nabi dah selepas ni, kan? Tak ada Nabi. Kenapa tuan-tuan? Rupanya Allah jadikan itu supaya tidak ada orang yang datang kemudian dengan Nabi yang baru mengejek kita.
Sebab bila kita baca kisah umat Nabi Musa, kita kata, oh ya Allah, kenapalah celakakan diri derhaka pada Nabi. Baca kisah umat Nabi Nuh, 950 tahun dakwah, apa hal degil sangat nak terima Islam. Kita katakan umat tu, Allah jadikan kita umat terakhir. Sebab tidak ada umat lagi di belakang yang datang mengejek-ngejek kita kerana kesalahan kita meninggalkan ajaran Allah. Sayang tak Allah kat kita? Sayang sungguh. Dan yang kelima dan keenam ni, soal akhirat. Apa dia? Allah memberi kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad menjadi umat yang pertama sekali akan diadili Allah. Umat lain duk tunggu, tentang bayang, perempuan bayang, anak-anak bayang kan. Diri ke padang mahsyar ni, orang Melayu cakap bahasa Melayu. Masuk dalam jannah, baru jumhur para ulama kata lughatul jannah, lughatul arabiyah. Tapi kat padang mahsyar, kita bercakap berdua dengan Allah. Boleh tanya Allah, Allah jawab. Tapi tuan-tuan, gamang kita bila Tuhan tunjuk apa kita buat, apa kita cakap, dalam gelap, dalam terang, duduk seorang diri tengah ramai, waktu malam, waktu siang. Datuk nenek sebelum kita tengok kita, anak cucu selepas kita tengok kita, malu dia punya dahsyat. Ada orang cair tanggal isi di wajah, gugur di bumi akhirat, jadi semula isinya. Malu sangat. Berdiri di depan Allah ni, seorang-seorang. Orang India akan cakap bahasa dia, Cina akan cakap bahasa dia. Begitulah bangsa di seluruh dunia. Bila berdiri-diri tu, tengok kat kanan, Allah takut. Pasal apa? Sikitnya amal kita bawa. Tengok kat kiri, sikit juga. Tapi yang takut, apa dia? Bila tengok kat depan, neraka menyala-nyala. Ni belum ditimbang ni. Belum nak lalu, nak pergi ke atas sirat, terpecah dua. Ahli neraka dan ahli syurga. Sebelum tu lagi, seorang-seorang. Tak ada peluang nak jumpa kawan. Tak ada anak, tak ada isteri, tak ada mak. Sebab tu Allah jadikan umat Nabi Muhammad ni kelebihan dia. Allah hisap dulu. Supaya tak lama diri kat padang mahsyar. Cuma buatlah kebajikan. Lintah je benda baik buat. Yang saya nak tutup, saya nak sebut kejap lagi. Dan yang keenam tuan-tuan, Allah jadikan umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang pertama sekali melintasi sirat. Orang lain tergotang ganting kat padang mahsyar, umat Nabi Muhammad lalu dulu. Dah selesai umat yang patut masuk syurga masuk, barulah umat lain akan lalu. Kata Rasulullah SAW. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sungguhnya aku, kata Nabi, ketika dibentangkan sirat, merentangi neraka, pinggir ke pinggir neraka Jahannam di bawah. Sirat tu merentangi neraka Jahannam untuk ke syurga. Aku dan umatku adalah orang yang pertama melintasinya. Tidak berkata-kata seorang Rasul pun di atas sirat tu, takut. Melainkan perkataan mereka, ya Allah, selamatkanlah umatku ini. Mudah-mudahan kita jadi orang itu. Diri kat padang mahsyar, kita dapat syafaat Nabi ketika disebut ummati. Diri kat padang mahsyar, dapat peluang minum daripada telaga Kausar. Yang sekali minum, kita takkan dahaga dah sepanjang duduk kat yaumil mahsyar sampai masuk dalam syurga. Dan mudah-mudahan menjadi jamaah pertama yang melintasi sirat bersama dengan Nabi SAW sampai ke syurga. Penutup yang terakhir sekali. Ini nak pesan. Apa dia tuan-tuan? Kita dengar ni Ini cerita dengan orang ramai. Kita dah sama kita. Pasal berdiri, pasal tak tahu kan. Berdiri nak suruh berhenti cepat lah. Tuan-tuan, perempuan yang berhadir dalam majlis ni, anak-anak yang dikasih sekalian. Kita ni, kalaulah kita ada peluang untuk buat baik, jangan tak buat. Contoh, pergi kat tandas. Ada orang lelaki, perempuan boleh mana? Situ juga. Pergi ke tandas. Jangan kira surau ni punya duit ke tabung buat apa. Jadi seorang muhsin. Muhsin suka memperelokkan. Mukhlis, lebih-lebih muttaqin. Jangan dia orang Islam biasa dah. Jadi umat Nabi Muhammad terpuji. Tengok dia nak bagi. Tengok dia nak tambah nilai. Pakai kasut, selipar nak pergi ke tandas. Kadang-kadang kita heran. Selipar tu kanan-kanan je. Kiri tak tahu pergi mana. Dah terpaksa pakai dua-dua kanan tu. Pergi ke tu. Ada setengah surau nak selamatkan selipar. Gunting depan, gunting belakang. Dah pakai selipar terjulur pula jari tu tergantung. Setengah tulis pula dekat atas selipar tu. Surau punya. Masjid punya. Tu pun orang ambil nak buat souvenir. Ada ni tu pun ada. Jadi kita nak buat apa? Ni, selain pada kita masuk dekat tabung surau, tabung masjid, ada orang buat benda ni.
Dia buat apa tuan? Tiap-tiap bulan, dia peruntukkan RM30. Dia beli selipar 10-15 pasang, letak kat but kereta. Dia sampai kat mana-mana masjid surau, dia tengok kasut kayu tercabut dah, dah reput dah. Dia ada lagi kat situ. Surau sebelah dia ada, selipar sebelah lagi tak ada. Dia pergi tengok kat surau perempuan pun sama macam tu. Dia kutip semua benda tu, letak dalam plastik sampah. Dia ambil selipar dia, dia letak kat situ. Bagus tak? Umat Muhammad terbaik. Jangan duk komplain. Orang Islam suka kata apa? Ni duit surau simpan banyak-banyak buat apa? Ha? Gunalah. Orang bagi untuk belanja, bukan untuk simpan. Cerita kat orang duit berpuluh ribu. Tak payah. Fikir apa yang terbaik boleh kita buat. Masuk dekat tandas, tengok ada tandas orang tak flush. Ni bukan penduduk bayar rumput, ni mesti ustaz yang mari ceramah. Dah pula kita pula terlibat sekali dalam tu pula dah. Tak payah duk komen ustaz tak ustaz. Tengok je tandas tu tak flush, apa kita buat? Tolong flush. Allah suka tak? Allah suka. Walaupun kita tak guna tandas tu, kita pergi guna tandas lain. Tengok masalah selesai. Tengok masalah selesai. Itu umat Muhammad. Dia bukan cakapnya banyak, tapi sikapnya yang berubah. Lepas tu mereka ni pergi mana-mana, tuan-tuan. Lepas Rasulullah wafat, sahabat bertembak seluruh dunia. 2/3 tak ada di bumi Arab. Yang mati tanam dekat Baqi' ni berapa ramai sahabat? 10,000 je. Jumlah 70,000. Mati di luar tanah Arab. Bawa akhlak terpuji. Akhlak Nabi Muhammad. Kita kena ada benda ni kat kita. Tuan-tuan dengar ni. Kadang-kadang kita pergi umrah. Tiap-tiap tahun pergi umrah. Tiap-tiap tahun pergi umrah. Cukup dah. Datuk Ustaz Cik Ngah Andalusia. Dia kata apa? Sebaik-baik pergi umrah ni 4 tahun sekali. Baru datang rindu. Pergi umrah nak duduk nak masjid, nak ibadah. Kalau 3 bulan pergi, ada orang tak turun pergi masjid pun tak apa. Dia kata apa? Tak apa, duduk dalam hotel. Hotel duduk dalam tanah haram. Dapat juga ganjaran 100,000. Nampak tak? Lepas tu duduk jalan pergi. Aku tahun lepas aku makan dah kambing. Aku nak cari daging unta pula. Sudah-sudahlah. Buat apa tuan-tuan? Balik kampung. Ni jadi umat Muhammad terpuji. Balik kampung kita. Di kampung kita ada ustaz yang kenalkan kita alih bata. Dia tu nak pergi haji pun duit tak ada. Hidup ala kadar. Nak pergi umrah pun duit tak ada. Kita kalau ada duit tu pergi ziarah dia. Ustaz lah yang didik saya kenal alih bata. Kenal bagaimana nak solat. Saya nak hantar ustaz dengan isteri ustaz pergi umrah. Tu terbaik. Ziarah tuan-tuan. Orang macam ni. Kita kalau balik kampung pasang banyak-banyak niat. Nak ziarah kakak kita yang jaga mak kita sampai mati. Kakak kita tak sempat nak pergi bercuti mana pun. Kita bila balik ziarah tuan-tuan, beli hadiah kat dia. Saya jumpa baru ni, saya orang Kedah tuan-tuan. Dia hantar kakak dia pergi duduk Langkawi. Dia kata akak jaga mak sampai 13 tahun. Akak tak sempat nak pergi mana-mana. Alhamdulillah dapat suami yang faham. Akak pergi akak cuti. Mana akak ada duit? Akak dia kata, akak, kami 3 orang. Dia orang 4 adik-beradik. Kami 3 orang, akak. Kami dah booking dah hotel di Langkawi. Akak pergi cuti hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Akak balik. Ini duit 500. Akak buat untuk belajar. Sewa kereta kat sana. Bagus tak? Bagus. Ni cara kita raih. Kakak kita yang jaga mak kita. Pergi tuan-tuan. Balik kampung ni, jalin ukhuwah. Ziarah kawan-kawan kita yang sama mengaji, yang kita sekolah rendah dulu. Ada tak boleh berjalan, duduk atas wheelchair dah. Ada kan? Ziarah dia. Pasang banyak-banyak niat pergi. Bawa hadiah. Berhenti tuan-tuan untuk bawa anak kita tunjuk atas. Lalu atas jembatan. Ni aluk angah. Jembatan ni ayah duk terjun dulu. Mandi telanjang. Astaghfirullahalazim. Tak habis-habis perangai wuduk. Lepas tu tunjuklah kau nak makan sedap. Mi kari kau makan tempat ni. Dia masak pakai arang. Melantak aja kerja. Berhentilah tuan-tuan. Baik kita jadi orang yang bagus. Buat kebaikan. Kebajikan yang banyak. Ada orang dia buat apa tuan-tuan? Dia balik pergi kampung dia. Tempat dia dibesarkan. Dia tengok kapet tu. Bukan kapet hijau ni. Kapet lama tu, ingat tak kapet lama? Jenis keras tu. Satu color je. Hijau-hijau. Biru-biru. Semayang tu tuan-tuan. Keras ni. Kena kat dain. Dia sampai-sampai dia kata apa? Ni kawasan surau ni berapa luas? Dengar-dengar cerita dia pergi cari orang buat kapet. Dia ajak orang tu mari. Kawan dia sendiri dah buka tempat kilang untuk buat kapet. Dia ajak kawan dia balik, dia jumpa dengan AJK masjid buat mesyuarat. Saya
Bawa duit ni orang bagi. Punya baiknya dia tak cerita duit tu duit dia. Padahal duit dia. Duduk kat sini payah rumput, orang tak kenal kita pun. Kita bukan penceramah, kita orang biasa, wanita biasa, isteri orang, lelaki biasa, bapa orang biasa. Tapi di kampung kita, seorang tu bangun dengan sebab kita. Dulu pakai kipas, sekarang dah ada aircon. Duit siapa? Duit kita. 3 bulan sekali kita balik bagi seorang tu cantik. Ada orang lagi dahsyat, saya cerita ke tuan-tuan, dia buat apa? Dia balik kampung seorang, dia tak ada orang dah, ada 10 orang aja duduk sembahyang. Ustaz nak mari ceramah, dulu ustaz tu dapat RM10 naik basikal. Bagi RM10 kat ustaz tu, ustaz kata, nak mari, duit minyak saya pun tak lepas ni. Ustaz tu naik kereta. Dia buat apa? Dia pergi jumpa dengan pegawai agama daerah. Dia jumpa, dia kata apa? Ustaz, biasa sini ustaz-ustaz dapat berapa? Dia kata paling kurang bagi RM70, RM100. Tengok ustaz tu duduk jauh dengan dekat lah. RM100. Oh, ni seorang ni banyak tak hidup, kenapa? Ustaz tak boleh datang dah. Ustaz ada, dia kata, tapi ustaz pun ada kerja lain banyak. Kalau bagi RM30 kesian ustaz tu. Jadi ustaz, boleh tak ustaz atur, kata, ustaz mari ceramah kat surau tempat saya ni seminggu sekali. Tauhid, fiqh, tafsir dengan tasawuf. 4. Boleh ustaz kata. Saya tiap bulan saya akan masukkan duit saya dekat akaun ustaz 400. Ada orang buat macam tu. Nak bagi kuliah agama tu ada. Siapa yang sumbang? Dia yang duduk kat payah rumput. Ada orang pergi balik kampung, tuan-tuan, sampai kampung dia kata apa? Bil elektrik berapa sini? Bil elektrik kampung kami ni taklah banyak-banyak sangat. Dia kata, masjid ni dalam RM3,000 sebulan. Banyak tu. RM3,000 dia kata. Sebab kami buat majlis ni banyak. Bil elektrik tinggi ya. Ni, saya nak bayar bil elektrik tempat ni, saya tak bayar RM3,000. Tapi separuh, RM1,500 tiap bulan saya akan masukkan. Alhamdulillah Allah bagi rezeki, perniagaan saya jadi, saya nak sumbangkan untuk bayar bil elektrik. Banyak tak pahala? Banyak. Setiap kali orang sembahyang, baca Quran, wirid, pahala sampai tak kat dia? Yang terakhir, ni hebat. Ada orang pergi sekolah tahfiz. Dia sampai sekolah tahfiz tu, dia kata, Ustaz, budak sekolah tahfiz ni, ada tak yang mak ayah tak ada? Ada. Orang kampung hantar, sebab takut budak ni rosak. Ayah masuk penjara, mak dia kahwin dengan orang Indonesia. Dapat anak lain, budak yang terbiar dalam kampung. Sebab suami dia tak apa suka anak dengan suami lama. 2 orang kampung pun ambil, hantar ke sekolah tahfiz. Saya terima je. Ustaz ni kata, berapa belanja ustaz makan minum budak ke sekolah tahfiz ni? Ustaz tu kata 180. Ustaz, 2 orang budak ni 360 kan? Saya akan masukkan tiap-tiap bulan. Anak kita tak ada pun hafaz Quran. Anak kita bukan hafiz, bukan hafizah. Tapi kita dapat tak pahala membesarkan seorang. Tu Ustaz Haslin Baharul. Kadang saya buat forum dengan dia. Ustaz Zaharuddin. Orang susah tu buat. Pergi belajar kat Mesir, di Pakistan. Siapa yang tanggung? Orang kampung macam kita. Dia hantar duit tiap bulan. Dapat tak pahala? Orang yang sumbang pun dah mati habis dah. Pahala mengalir tak? Mengalir walaupun tu bukan anak dia. Hebat tuan-tuan. Ambil je. Boleh buat kerja apa pun. Kita pernah derhaka kat mak kita. Saya tengok tuan-tuan, orang duk tulis ni, hantar kat FB. Alung ni, kalau mak hidup lagi, Alung nak ambil mak duduk dengan Alung. Alung banyak dosa dengan mak. Alung selalu mengadu kata Alung sibuk. Alung tinggalkan mak. Kalau mak hidup lagi, banyak orang cakap bila mak dah mati. Tuan-tuan, nak buat apa? Mak ayah tak ada dah. Ada orang pergi rumah orang tua-tua. Dia kata, rumah tua-tua ni ada kerajaan punya, ada yang swasta. Dia kata, bang, cik, sini ada tak orang tua-tua yang anak main tinggal? Ada 3 orang. Dia orang ni macam mana? Macam mana apa dia kata? Kami bela lah. Sampai hari mati dia kami ajar fardu ain. Fardu ain pun tak lepas. Dia pakaian penghuni ni macam mana? Dia kata ada orang sumbang. Jadi hari Jumaat, tak orang tu mari ambil. Hantar dekat tempat lobi. Ada orang buat macam tu, kebajikan. 3 orang ni, boleh tak saya nak ambil? Kenapa nak ambil? Sebab saya tak sempat nak bakti dekat mak dan ayah saya. Saya jumpa tuan orang ni hari Jumaat, pergi rumah orang tua-tua ni. Ambil 3 orang tu, dia letak dalam bekas, dia tanda nama. Pergi safe laundry. Ni, laundry yang sendiri ni. Yang kena buat sendiri. Duduk dengan suami dia malam-malam, basuh pakaian. Mak, ini saya buat ni untuk mak. Mak maafkan saya ya mak. Hebatnya orang. Sampai hari Sabtu, kedua 3 pagi tu duduk kat situ lagi. Lipat balik.
Sabtu pagi pergi hantar. Dia niat satu je, ya Allah, ni untuk mak dan ayah. Balas tak? Memang berbalas. Paling tidak ni, pergi duduk kat kedai kopi. Tengah-tengah duduk, tengok seorang pakcik tu, umur kat 70. Duduk makan roti canai sekeping dengan teh o. Waktu kita pergi bayar, bang, meja nombor 5. Meja nombor 5 tu, saya bayar abang. Niat kita untuk siapa? Untuk ayah kita. Sampai tak ke ayah? Sampai tu. Jadi umat Muhammad terpuji. Ada je peluang buat baik, buatlah. Mudah-mudahan anak kita jadi orang lebih baik kepada kita seperti mana kita buat kepada orang. Wallahu a'lam, ampun maaf. Mudah-mudahan sampailah beberapa perkara yang boleh kita kutip daripada Nabi untuk menzahirkan cinta kita kepada dia, membawa bagi Nabi Muhammad itu dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan kita beroleh syafaatnya di hari akhirat nanti. Selebihnya saya serah majlis ni kembali kepada Allah. Mohon maaf tuan-tuan kalau terpanjang sikit. Bahasa saya terkasar. Saya mohon maaf. Kau dengar tak? Dengar tak? Bila orang minta maaf, anak minta maaf dengan mak ayah. Ni, anak-anak dengar saya nak cakap ni. Minta maaf dengan mak ayah. Mak, maafkan Alung Mungkin Alung banyak salah perkataan tu kira biadab. Jangan sebut mungkin. Alung rasa dah sampai 15 tahun dah Alung duduk dengan mak. Alung nak masuk asrama ni. Mungkin. Jangan sebut mungkin. Nak minta maaf, jangan sebut mungkin, jangan sebut rasa. Artinya apa? Kita duduk simpan lagi. Mungkin Alung salah, mungkin mak yang salah. Nak minta maaf, terus terang. Isteri nak minta maaf dengan suami pun. Bang, kita dah hidup sampai 30 tahun. Yang rasa, apa rasa? Jangan. Nak minta maaf, bang, selama 30 tahun. Yang banyak salah dengan abang. Suami pun kena macam tu. Anak pun macam tu dengan mak dan ayah. Dan kita ni, dengar ni. Bila dengar je orang minta maaf, jangan sebut sama-sama. Kena tukar dah, kena pergi level lain. Sama-sama ni maksud apa? Yalah, sama-sama kau salah, aku pun salah. Mana selesainya? Bila minta maaf dengan orang, bila orang minta maaf, kita kena kata apa? Alung, ayah maafkan Alung. Baru selesai dunia akhirat. Boleh kan? Saya minta maaf dengan tuan-tuan perempuan semua sepanjang mengendalikan program ni. Sudah pernah sebut tak kat saya? Macam tuan-tuan tak mau maaf pula. Tak maaf tak tuan? Tak, saya maafkan tuan-tuan dunia akhirat. Kalau kita jumpa di akhirat, kita tolong-menolonglah untuk dapat masuk ke syurga. Wabihi wallahu a'lam. Masih banyak Ustaz Wan jemput datang sini. Kalau tuan-tuan tak jemput, mari dah pun tak apa. Saya puas boleh buat sampai pukul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.